Hai, Assalamualaikum semua murid-murid. Hari ini bertemu lagi kita dalam pembelajaran sains tahun 2, unit yang sama iaitu bumi. Tajuk yang cikgu akan ajar awak pada hari ini adalah air mengalir yang pertama, yang kedua aliran air semula jadi dan yang ketiga kitaran air semula jadi. Sebelum itu sediakan buku teks dan buku aktiviti sains. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah pada akhir pembelajaran ini murid akan dapat membuat urutan kitaran air semula jadi. Tajuk yang pertama, air mengalir. Air mengalir daripada arah mana? Okey, mari kita lihat. Arah aliran air adalah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Okey, cuba awak lihat gambar air terjun yang cikgu tunjukkan ini. Okey, air terjun ini dia turun daripada tempat yang tinggi dan turun kepada tempat yang rendah. Okey, jadi tempat tinggi turun ke tempat rendah. Tajuk seterusnya adalah aliran air semula jadi. Okey, aliran air semula jadi ni maksudnya yang terdapat di bumi kita. Okey, air semula jadi, sumber air semula jadi yang cikgu dah terangkan awak mula-mula kita belajar tajuk ini. Okey, tengok dalam gambar tersebut. Yang pertama daripada atas tu, okey, itu adalah air terjun. Air terjun ni biasanya di kawasan tanah tinggi, kawasan bukit ataupun kawasan gunung. Okey, air sungai dan air terjun mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Okey, daripada tempat tinggi tu, daripada bukit dan gunung tu, dia turun ke arah sungai. Okey, dia turun ke arah tempat yang rendah. Seterusnya, air sungai akan mengalir ke laut. Okey, seterusnya tajuk yang penting untuk awak tahu iaitu kitaran air semula jadi. Okey, fokus betul-betul apa yang cikgu akan terangkan nanti, okey? Baik murid-murid, okey, ini adalah gambar kitaran air semula jadi. Okey, cuba awak lihat yang pertama, air laut. Okey, ini adalah air laut. Air laut ini dia menjadi wap air dan naik ke atas. Okey, contoh situasi air tumpah atas meja. Okey, lama-lama air itu akan kering kan? Okey, sama juga situasi macam air laut ni. Dia akan menjadi wap air dan dia naik ke atas. Seterusnya, wap air menyejuk menjadi titisan air dan membentuk awan. Okey, sebab itulah awan terbentuk kerana adanya wap air. Kalau tak ada wap air daripada air laut, awan tak ada. Okey. Seterusnya, membentuk awan. Nombor 3. Okey, seterusnya, okey, awak lihat pada awan ini, okey, banyak titisan air dekat dalam awan tu kan? Alright. Apabila awan menjadi berat dan turun sebagai hujan. Okey, apabila awan tu terlampau banyak titisan air dekat dalam dia, jadi dia rasa tak mampu dah nak bawa titisan air itu. Jadi dia turunkan titisan air itu menjadi hujan. Okey, inilah dia panggil hujan. Air hujan mengalir semula ke sungai dan laut. Okey, apabila hujan turun ke atas bukit ataupun gunung, air itu turun daripada tempat yang tinggi, turun mengalir ke sungai dan seterusnya mengalir ke laut. Okey, proses ini dia berlaku secara berterusan. Maksudnya selepas hujan turun, dia
turun ke sungai, air turun ke sungai, lepas tu turun ke laut, pergi ke laut, okay, lepas tu dia naik semula jadi wap air, jadi awan, jadi hujan, lepas tu dia ulang semula, okay, dia ulang semula. Proses ini adalah proses yang secara berterusan, iaitu proses yang berulang. Kesimpulan kita pada hari ini adalah yang pertama, bumi tidak akan kekurangan air. Maksudnya bumi ni sentiasa ada air. Kenapa? Okey, kerana kitaran air semula jadi berlaku secara berterusan. Okey, macam cikgu dah terangkan tadi, proses yang tadi tu dia berlaku secara berterusan. Maksudnya berulang. Okey, sebab itulah air sentiasa ada di bumi ini kerana adanya hujan, adanya laut, okay, yang memerlukan proses itu, proses kitaran air. Yang ketiga, kitaran air membekalkan air kepada kehidupan dan menyejukkan bumi kita. Okay, air ini membekalkan kepada kehidupan. Kehidupan apa? Okay, contoh manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang memerlukan air sebagai keperluan asas hidup kita. Okey, itu sahaja penerangan cikgu mengenai tajuk kitaran air semula jadi. Tugasan yang perlu awak lakukan, yang pertama, awak dikehendaki salin nota dalam buku tulis sains. Nanti cikgu akan kongsikan nota kitaran air semula jadi. Dan yang kedua, jawab soalan di dalam buku aktiviti 65 dan sehingga 69. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid faham mengenai kitaran air semula jadi. Dia senang je. Awak cuma perlu ingat proses dia dan urutan dia. Nombor 1, yang langkah pertama, air laut. Yang kedua, wap air. Yang ketiga, awan. Yang keempat, hujan. Okey, ada 4 saja. Okey. Okey, cikgu harap murid-murid faham dan jelas tentang penerangan cikgu mengenai tajuk kita. Okey, semoga kita bertemu lagi untuk pembelajaran seterusnya. Bye.